Di dalam keris yang sebilah terkandung tuah dan maruah. Yang tuahnya selilit kepala, yang maruahnya selilit pinggang. Yang tersembunyi di dalam mata, yang tersimpan dalam pamor. Yang tersorok dalam sepuhan, yang terselindung dalam besi. Yang terpatri dalam baja, yang terpegang dalam hulu, yang terlekat dalam sarung. Ni kuih abang baru beli ni. Dalam budaya Melayu Nusantara, keris bukan setakat senjata. Terus dia macam ni. Ia adalah jati diri pemiliknya. Yang baru ni. Tapi ni Keris saya juga ikut melambangkan pangkat atau darjat seseorang. Malah menurut sejarah, kedaulatan kerajaan Melayu juga dikaitkan dengan kehebatan keris yang dimiliki oleh Sultan. Keris yang dibawa oleh seseorang itu, kalau zaman dululah, dia melambangkan status, melambangkan darjat orang itu. Umpamanya keris yang dipegang oleh Sultan, tentunya bukan keris sembarangan. Bahan yang digunakan, umpamanya dibuat daripada gading gajah. Gading gajah ini adalah benda yang mahal daripada dulu sampai sekarang. Kemudian ditatah pula emas ataupun perak. Jadi apabila orang itu memegang keris itu, kita tahu bahawa dia bukan orang biasa. Jadi itu cara keris itu digunakan untuk mengkomunikasikan siapa pembawanya. Hingga hari ini, keris menjadi sebahagian daripada alat kebesaran kerajaan Melayu, terutama dalam istiadat pertabalan. Ia melambangkan tanda kebesaran dan kekuasaan sultan dan kerajaan. Kerajaan Perak mempunyai dua bilah keris legenda yang diwarisi dari kerajaan Melaka. Pedang Cura Simanja kini digunakan khas untuk istiadat pertabalan Sultan Perak. Daulat! 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 Kerajaan Perak juga mewarisi keris Taming Sari yang terkenal sebagai senjata yang digunakan dalam pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Keris Taming Sari yang dikatakan mempunyai kuasa sakti dan kebal sering menjadi tumpuan utama sejarah kerajaan Melaka. Ia juga dikatakan dibawa Laksmana Hang Tuah sewaktu meminang Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Melaka. Saya melihat sendiri keris yang terdapat di Istana Perak. Dan saya berbual dengan orang yang dipertanggungjawabkan menjaga keris tersebut. Dan beliau memaklumkan kepada saya bahawa keris tersebut dibawa daripada Kampar di Sumatera bersama dengan Sultan Muzaffar, iaitu anak anda kepada Sultan Mahmud, Sultan Melaka yang terakhir itu. Jadi mereka pergi dan jumpa, menghadap dengan Sultan Mahmud dan minta salah seorang putera Sultan Mahmud itu untuk dibawa ke Perak dan dirajakan di Perak. Saya juga dengar dan baca ramai orang, taklah ramai sangat, ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa mereka juga ada keris yang mereka dakwa sebagai keris Taming Sari.
Saya tak pasti cerita itu benar ataupun tidak. Tetapi yang saya sebut di sini adalah apa yang saya lihat sendiri di Istana Perak dan apa yang dikhabarkan kepada saya oleh orang yang dipertanggungjawabkan menjaga keris tersebut. Setiap bilah keris mempunyai kesenian ukiran tersendiri dan sejarah zaman silam yang unik disulami cerita mistik. Inilah yang mendorong semakin ramai orang seperti Ritaudin yang sanggup membelanjakan beratus ribu ringgit untuk mengumpulkan keris lama. Minat saya pada keris ini bermula daripada suatu peristiwa. Namun apabila saya telah mencapai masa dan ketikanya, maka datanglah suatu mimpi untuk saya menerima keris-keris yang ada untuk bahagian saya. Pada masa itu saya telah hilang punca mengenai ilmu orang Melayu. Namun apabila terjadi satu peristiwa yang saya amat kagum sekali, yang mana ilmu orang Melayu itu ditunjukkan kepada saya secara zahir dan batin, dan saya dapat menguji ilmu itu secara sains dan secara mekanik. Saya menjadi amat tertarik pada keris sehingga saya membelanjakan ratusan ribu untuk mencari keris yang baik. Saya sebagai peminat keris telah mempunyai beberapa bilah prototipe atau contoh keris Tempur Melaka dan juga contoh keris Taming Sari. Sejak beberapa tahun lalu, semakin ramai golongan muda dan berpelajaran tinggi seperti Ritaudin menjadi pengumpul keris secara serius. Malah terdapat perniagaan online jual beli keris yang aktif melalui internet untuk memudahkan pengumpul keris serata dunia bertemu. Agak menghairankan juga, terdapat ramai pengumpul keris dari negara barat seperti Belanda, England dan Amerika Syarikat dalam pasaran. Pembeli-pembeli luar negara yang menjual di online ini, mereka pertama memang ingin menjual barang yang mereka simpan lama. Kedua, memang juga sekarang ni kerana permintaan mengenai keris makin meningkat, ada juga yang telah menjadi pedagang kepada keris. Mereka beli keris di Tanah Melayu atau di alam Nusantara, mereka bawa balik dan mereka jual balik secara online untuk pembeli-pembeli di tempat mereka. Mereka selalunya membeli keris ini daripada askar-askar yang pernah datang ke Tanah Melayu, pernah datang ke Nusantara, dan mereka pulang, mereka menyimpan keris ini. Apabila mereka tak ada lagi, mereka menjual keris ini kepada pengumpul-pengumpul keris sana. Orang-orang barat mereka tidak pandai menjaga keris. Jadi mereka biasanya akan menggunakan kertas pasir untuk mengilatkan keris ini. Namun kerana minat kita kepada keris Melayu dan kita nak bawa balik keris ini, jadi pastilah kita beli dengan harga yang agak mahal. Apakah sebenarnya keistimewaan senjata purba Melayu ini sehingga semakin ramai masyarakat barat menaruh minat yang mendalam pada sebilah keris? Keris mempunyai 3 bahagian utama: hulu,
bilah, dan sarung. Reka bentuk dan kehalusan seni pembuatannya mencerminkan sejarah, asal-usul dan usia keris itu. Mereka yang mahir berupaya memastikan sama ada ia keris Melayu, Jawa atau Bugis. Ini kerana setiap wilayah di Nusantara mempunyai ciri dan keistimewaannya tersendiri. Dalam wilayah di alam Melayu ini, yang kita katakan ini adalah merupakan orang Melayu, mereka mempunyai keris. Dan tentulah wilayah yang berbeza ini mempunyai perbezaan sedikit sebanyak, ya, khususnya pada pakaian keris. Pakaian itu artinya merujuk kepada hulu dan juga sarung keris. Jadi kalau kita ambil secara kasar, ya, secara kasar, keris yang dihasil dan digunakan oleh orang di tanah Jawa, di Pulau Jawa, sudah tentu mempunyai kelainan daripada keris yang terdapat di kawasan-kawasan lain. Umpamanya keris Jawa dengan keris Bugis, itu berbeza. Begitu juga antara keris Jawa dengan keris Melayu di Semenanjung. Jadi dari situ saja kita dah boleh lihat memang ada beza yang sangat ketara. Kemahiran orang Melayu Nusantara dalam seni ukir kayu untuk hulu dan sarung keris memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Tapi ramai masyarakat barat yang kagum dengan pertukangan besi untuk membuat bilah keris. Tidak ramai yang tahu tentang orang Melayu berupaya melebur dan melentur besi untuk dijadikan senjata yang berbisa dan ampuh. Dari jauh, pondok usang di Batu Pahat Johor ini kelihatan terasing dan sepi. Hanya sekali-sekala kelihatan cahaya api berkelipan diikuti pukulan besi bertalu-talu. Sudah hampir 30 tahun, Abang Mus menyala hidup dengan kemahirannya membuat keris. Minat pertama pada keris tu daripada kecil. Mak Andam memang ada keris pun, dan saya asal keris buat saya. Arwah abah saya marah. Lepas tu kita pun minat buat parang, minat buat apa semua sekali. Lepas tu abah pun tak galakkan, tapi daripada masa kecil tu keluarga dia ni biasa cerita keris dengan tumbuk lada ni. Sampai akhir tu 2 tahun sebelum dia meninggal baru dia ceritakan dengan secara mudah macam mana memasang pamor meteor. Kemudian saya tanya dia, abah tahu cerita ni? Dia cuma senyum. Dia tahu memang memang dia punya atuk-atuk pun memang buat tu. Cuma dia tak nak teruskan pada anak-anak sebab mungkin pada dia benda ni tak ada faedah. Sejak usia 19 tahun, dia sudah mula tertarik dengan seni pembuatan keris. Tapi minatnya terpaksa dibendung kerana dihalang bapanya. Abang Mus terpaksa keluar kampung dan belajar membuat keris tanpa pengetahuan bapanya. Dalam budaya Melayu, orang yang mempunyai kemahiran membuat senjata tradisional daripada besi dipanggil pandai besi. Mereka bukan sahaja mahir dalam seni halus pertukangan, tapi juga punya kepakaran mengenali jenis dan mutu besi yang digunakan. Dalam pertukangan besi, seni pembuatan keris adalah yang paling rumit. Beberapa jenis besi terpilih perlu dilebur dan dicantumkan menjadi satu untuk menghasilkan sebilah keris. Sefaham kita, ilmu pembuatan keris ini diperturunkan daripada seorang empu kepada muridnya lah. Muridnya itu kemudian melalui pengalaman dan sebagainya juga akan menjadi empu.
sebagai seorang empu, tentulah dia akan membuat eksperimen-eksperimen tertentu untuk umpamanya mencampurkan besi yang berbagai, bentuk-bentuk yang berbagai dan sebagainya. Besi yang dicampurkan untuk pembuatan keris ini pun agak luar biasa, kerana ada besi yang lembut, ada yang besi baja, besi keras, ya. Jadi untuk adakan satu body pada bilah tu, dia mesti ada besi tawar dia. Besi tawar tu akan dibuat lapis-lapis sebab orang dulu tak ada besi bar. Dia akan dapat besi yang ketul-ketul kecil-kecil dan disantumkan semula. Ini satu set, baja di tengah. Dan kita akan bakar semula. Bakar semula untuk kita kimpal dia lekat. Pamor tu kiri kanan. Untuk jadikan satu body dia tebal. Dan dekat situlah kuku dia. Baja cuma di tengah saja. Tetapi dalam arus perubahan hidup hari ini, kegigihan Abang Mus untuk melestarikan seni pembuatan keris menjadi sesuatu yang amat mencabar. Mungkin berbeza dengan pembuat keris lain, Abang Mus terpaksa mencari bahan besi terpakai di pusat kitar semula yang terletak 20 km dari rumahnya. Yang ni baki rel kereta api. Rel untuk kelang ni, tak besar ni. Mini rel. Besi mentah, lepas tu dia ada, dia lembut lah. Kita selain daripada kita boleh pakai untuk pamor pun boleh, ataupun untuk kita buat kerja sebagai andas je. Ni bukan senang dapat. Spring biasa lah, spring untuk tengah baja ataupun kita yang bilah terus sama ada besi, nak buat melela ke apa. Sebab pada kita orang Bugis, definisi melela tu besi carbon steel. Bukan yang bergaluh-galuh je. Kalau bergaluh-galuh tak keras pun tak guna, melela mesti keras. Jadi besi carbon steel. Bila tebal macam ni, jadi kita boleh ambil bagaikan dengan mudah sebab dia tebal, kita tak payah susah nak buat. Kalau dia cari bahan aja dengan semangat, dengan kepayahan, dengan kesabaran, dengan ketekunan, jadi kita sebagai penyimpan ni pun kita akan dapatkan satu semangat sama yang macam tukangnya buat. Jadi bila kita menyimpan keris tu, kita tahu keris ini bukannya mudah untuk dibikin. Setelah hampir 2 jam, Abang Mus menjumpai sesuatu yang menarik hatinya. Dengan RM50, dia dapat membeli kaki sebuah mesin jahit dan sepotong besi rel kereta api lama. Aisyah. Kena 3 ya. Aisyah. Okey, thank you bos.
Bengkel di tepi rumahnya kelihatan daif dan serba kekurangan. Tapi ia lengkap dengan peralatan membuat keris tradisional dan beberapa peralatan moden untuk memudahkan kerjanya. Tukang keris ni daripada dulu sampai sekarang lah. Sampai sekarang pun yang moden ni pun saya tengok kita tak ada jangka suhu. Apalagi zaman dulu, ya ratusan tahun dahulu. Jadi tidak ada jangka suhu. Bagaimana dia nak tentukan takat lebur itu? Itu dengan melihat warna api. Jadi besi yang berbeza ini mempunyai takat lebur yang berbeza. Ini adalah merupakan satu kemahiran yang sangat tinggi, yang luar biasa, yang tidak mungkin kita boleh pelajari dalam masa yang singkat. Artinya untuk menjadi seorang empu yang baik itu tentulah mengambil masa yang lama. Sebilah keris mesti ditempa daripada 3 jenis logam. Keris Taming Sari umpamanya ditempa dengan cantuman 21 jenis logam termasuk besi kursaini dan meteor atau tahi bintang. Bagaimanakah orang Melayu waktu itu mendapatkan tahi bintang adalah sesuatu yang masih menjadi misteri. Cuba bayangkan, tanpa peralatan moden atau teknologi canggih, sejak beratus tahun dulu, tukang keris Melayu sudah berupaya menghasilkan senjata yang menggerunkan dunia barat. Namun ada juga pihak yang percaya di sebalik bilah keris tersimpan rahsia. Apakah benar setiap keris mempunyai pendamping atau kuasa luar biasa yang boleh mempengaruhi pemiliknya? Satu hakikat yang masih menjadi tanda tanya ialah walaupun pandai besi Melayu kurang faham konsep sains, mereka masih berupaya menghasilkan bilah keris dengan daya ketahanan dan kekuatan yang luar biasa. Malah satu ujian fizikal ke atas beberapa bilah keris Melayu, Bugis dan Jawa menunjukkan bahan besi dalam keris sejajar dengan teknologi moden walaupun kaedah penempaannya bersifat tradisional. Namun begitu, isu yang sering menjadi perbincangan ialah sama ada benar keris juga mempunyai pendamping atau rohnya tersendiri yang dimasukkan oleh pandai besi semasa pembuatannya. Bagi kita, bagi saya yang melihat keris dari sudut sains dan teknologi, keris ini macam mana pun bentuk dia, berapa tua pun usia dia, dia hanyalah besi yang ditempa di dalam dan dimasukkan di dalam kayu. Tidak lebih daripada itu. So cuba kita lihat bagaimana nak mendirikan keris ini ya. Yang pertama kita keluarkan dulu bilahnya. Ya. Kemudian kita dapik dia dengan sampir keris ini dan kita lihat bahawa keris yang seimbang ni dia boleh berdiri. Ya. Ini menunjukkan keseimbangan yang terdapat dalam keris. Ya, sebilah keris yang pembuatannya begitu bagus. Maka pembuatan keris ini tentulah ada seninya, ada sains dan teknologinya. Sebab itu tidak hairan kalau keris ini boleh didirikan. Bukan kerana jin yang ada di dalam keris, tetapi kerana pembuatannya yang begitu seimbang. Walaupun bentuknya tidak simetrikal. Catatan, rujukan nak kena tepat. Tak usah cerita legend. Tak usah cerita hantu. Tak boleh jadi apa-apa. Sebab keris ni warisan teknikal orang Melayu tu. Tapi masalah sekarang,
telah dimomokkan dengan benda-benda jin lah, perkedarah lah. Sebab orang Melayu tak ada perkataan teknologi, tak ada perkataan sains. Jadi nak cerita macam mana? Hantu lah. Itu yang rosak. Itu yang kita kena ketepikan tu sekarang. Atau apakah mungkin bahan batu meteor yang dikatakan jatuh dari langit dan mempunyai kekuatan mistikal menjadikan keris memiliki kuasa luar biasa apabila ditambah dengan mantra dan doa-doa tertentu? Dalam pembacaan saya, ada kejadian lama dululah, berzaman-zaman dahulu, meteor ni, taib bintang ini jatuh dan dikutip oleh orang di tanah Jawa sana dan diserahkan kepada sultannya. Dan kemudian daripada situlah mereka mengambil dan memasukkan dalam bilah keris. Ini adalah besi yang mempunyai kandungan nikel yang tinggi dan campuran meteorit ni dicampur sedikit ke dalam bilah besi supaya satu dia menguatkan bilah itu, yang keduanya dia akan memberikan corak yang disebut sebagai pamor tadi, itu kehadiran nikel. Bukan mudah untuk dapat meteorit. Jadi itu sebabnya sekarang kalau kita lihat tukang-tukang sekarang ni lah dia mencampurkan berbagai jenis besi yang mengandungi nikel sebagai ganti kepada meteorit tadi. Kisah kebal dan sakti sebilah keris sukar dipisahkan dalam riwayat pendekar Melayu, khususnya dalam kisah hidup Laksmana Hang Tuah di zaman Kesultanan Melaka. Tapi yang mengatakan dia kebal adalah buku Alfonso de Albuquerque. Buku Alfonso de Albuquerque ni, dia menyatakan pada 1511 selepas diorang tahan kerajaan Melaka, Hang Tuah ni balik ke Melaka. Tapi Alfonso tahan dia di Sungai Muar, ulu sungai tu, sebab he with uncommon capabilities, not abilities. Capabilities, kebolehan yang tak boleh luar jangka. Jadi Alfonso yang mengatakan Hang Tuah ni orang lelaki yang kebolehan dia luar jangka. Manakala dalam Tompire mengatakan bila kerajaan Sukhothai menyerang kerajaan Melaka, dia kata Laksmana tu seorang aja naik sampan kalahkan 300 orang Sukhothai. Bukan hikayat kata kita Hang Tuah ni kebal ke ada ilmu sakti, tak. Yang kata Hang Tuah ni gagah perkasa ialah pedagang Portugis dan penakluk Melaka sendiri. Dalam ilmu menempis besi, seperti mana ilmu Hang Tuah, iaitu dipanggil juga dalam bahasa biasa itu bias besi. Ini dicatatkan dalam hikayat Hang Tuah dan juga beberapa catatan lain, di mana 70 lembing direjam serentak ke arah Hang Tuah, tidak satu pun lembing itu mengena. Jadi kalau lembing tidak kena, apa bermakna ia bukan kebal, tetapi ia dapat membias besi itu daripada tubuh Hang Tuah. Kehidupan masyarakat Melayu sering tidak lekang dengan kepercayaan pada alam gaib dan mistik. Apatah lagi apabila memiliki keris yang mungkin berusia beratus tahun dan pernah digunakan untuk bertarung dan menikam musuh. Jadi kisah Sondang ni dia tak boleh nak jaga dah. Jadi anak dia tu selama 2 minggu tu betul-betul tak boleh nak tidur. Adakah sebab Sondang dia beli ni? Jadi ustaz tu tengok pun duduk teliti, renung jauh. Rupanya ada sungguh. Ada, makna sudah ada cerita sebelum ni, sudah ada cerita mengenai Sondang ni, sudah memang orang catah kepala orang dulu. Oh. Mana di Mana makan darah sebenarnya. Di kapal ladang. Mana kesang ada lagi lah. Ditunjuk ke saya. Sebab Sondang ni rupanya ramai dah orang cari, orang tunggu. Makan darah. Makna catah ni bukan macam pacung tu. Pacung. Pacung kepala.
tajam nah. Yang hujung jari, jari tengah. Dari mana putus tu. Putus terus. Mana bukan 2-3 kali catah, sekali catah je. Mana kepala orang ni padan ada catah ni ya. Kepala orang ni rasa Mantera, jampi, doa dan upacara membersihkan keris sudah menjadi lumrah dalam masyarakat Melayu. Ada yang menyifatkannya sebahagian daripada keperluan alam mistik dan gaib. Umpamanya, amalan memandikan keris dengan limau nipis dan diasap kemenyankan sering menimbulkan salah faham dan dakwaan amalan kurafat. Penjelasan saintifik ialah kandungan asid dalam limau boleh membersihkan karat bilah keris. Tujuan diasapkan ialah untuk mengeringkan bilah keris. Kadangkala gaharu atau cendana digunakan untuk mengharumkannya tanpa sebarang niat kurafat. Bilah keris perlu diberi perhatian rapi kerana kadangkala ia mengandungi racun berbisa. Tanda aras teknologi alam Melayu tidak hanya kepada ketajaman, tetapi betapa bisanya keris orang Melayu. Pamor tu daripada adunan besi-besi tertentu, kalau ada ferronikel dan juga ada ferrum biasa, maksudnya besi biasa, dan juga besi yang ada alloy dengan nikel. Kat situ kesan bisa tu akan bertambah. Keris ini ada masanya diletakkan racun yang berbentuk arsenik. Ataupun ada masanya keris ini ada bahan besi yang memang asalnya bisa. Sekiranya tersentuh, ia menyebabkan kulit kita boleh terbakar dan juga menyebabkan kita keracunan. Ya. Ada keris hingga bila kita pegang saja, kita bau saja telah menyebabkan kita sakit perut. Ini bukan kerana mistik, jin dan sebagainya. Ia kerana bisa pada besi yang diletakkan di situ. Setelah kita menyiapkan proses melangir keris daripada menggunakan air kelapa, limau purut atau limau nipis, air bunga dan sebagainya, dan mengeringkan keris dengan asap kemian, maka acara terakhir ialah kita menabalkan besi. Besi ini sebenarnya mempunyai jiwa dan roh dia tersendiri, yang mana dia mempunyai juga sesuatu kekuatan. Jadi bila setelah kita langir dia dan kita jaga dia, maka kita sebutkan harapan-harapan kepada dia supaya dia menjaga sesuai dengan tugas dia. Begitulah beberapa contoh yang diamalkan oleh orang Melayu. Campuran besi pamor dan bahan pamor tu ada kesan dalam tikaman. Itulah dia bisanya atau pamusuh. Sebab tu kira-kira Bugis tak letak warangan. Dicuci begitu saja dengan limau. Kesan tu direct contact dengan luka akan menambah lagi dia punya bisa-bisa. Selain daripada besi baja tengah. Itulah dia. Ataupun kita boleh tengok dari segi sini. Yang kilat ni. Itu bahan orok tu, itu asal perkataan pamor, orok. Kan? Yang kilat tu daripada titanium ataupun uranium ataupun ferronikel, dan bila ditikam masuk, itu yang menambahkan bisa tu. Sejak kedatangan Islam ke Nusantara, seni pembuatan keris turut berubah supaya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ada explorer daripada Eropah yang datang dan dia kagum. Mereka heran bagaimana kita boleh mencipta satu cara
menjalankan hukum bunuh tanpa merosakkan tubuh badan. Kenapa kita tak rosakkan tubuh badan? Sebab selepas kedatangan Islam kan, kalau nak diuruskan jenazah itu lebih mudah kalau mayat itu tidak rosak. Hanya ada sedikit luka dan pendarahan sedikit. Jadi demikian kalau kita lihat demikian tingginya tamadun Melayu dulu. Keris panjang ini ada dua. Satu adalah keris kuasa. Maknanya keris yang dipegang oleh orang yang berkuasa. Sultan dia ada keris kuasa. Ada juga dalam wilayah orang Melayu apabila Sultan melantik seseorang sebagai penghulu ataupun wakil Sultan, maka dia hadiahkan juga keris kuasa itu. Maka Datuk Penghulu ini secara kuasanya boleh menjalankan hukuman bunuh. Dengan mempunyai keris kuasa ini, maka datuk-datuk yang ada di kampung-kampung atau penghulu yang ada di mukim-mukim yang boleh menjalankan pemerintahan berbentuk skala kecil. Datuk berempat, bendahara, Datuk Bendahara, Datuk Mahadum. Kita akan jatuhkan hukuman salang. Keris ini dicatatkan digunakan oleh Algojo menikam dari tudang selangka sebelah kanan dan ditikam silang, ya, menembusi paru-paru dan jantung hingga ke perut. Datuk, saya minta keizinan Datuk untuk melaksanakan hukuman. Silakan Datuk. Inilah Pulau Okinawa di Jepun yang mempunyai hampir 2 juta penduduk. Pada tahun 2003, dunia sejarah Melayu dikejutkan dengan satu penemuan yang tidak diduga di pulau itu. Sebilah keris Melayu yang mempunyai 9 luk sepanjang 22 cm ditemui di kuil Enkakuji di Okinawa. Dr. Rohaida Kamarudin dari Universiti Putra Malaysia yang mahir berbahasa Jepun adalah antara pengkaji sejarah yang membuat kajian terperinci tentang penemuan keris yang menggemparkan itu. Rekod Dahuan ditulis selama 444 tahun
oleh kerajaan Rukyu ketika itu, hubungan perdagangan antara Rukyu dengan negara-negara yang dilawatinya untuk berniaga. Jadi saya ambil peluang sebab saya boleh berbahasa Jepun, ambil peluang menelefon kerajaan Jepun di Okinawa, Kementerian Pendidikan. Itu yang dia kata bukan saja kita ada surat-surat daripada Melaka, ada sebilah keris. Penemuan keris Okinawa menunjukkan wujudnya hubungan dagangan dan diplomatik antara Kesultanan Melaka dan kerajaan Rukyu yang memerintah Okinawa waktu itu. Hang Tuah dah sampai mana? Jepun, negara kerajaan Okinawa. Inilah bukti dia, surat dia yang ditulis dalam bahasa Cina. Keris itu dikatakan disimpan di sebuah kuil. Kuil itu di tepi laut dan barangkali kerana bencana alam, saya tak pasti. Tapi kuil itu kemudiannya runtuh dan jatuh ke dalam laut. Kemudian dibuat excavation dan dijumpai di dalam runtuhan itu sebilah keris. Dia dah tak ada hulu, tak ada sarung dah sebab dah barangkali reput, hancur. Yang dijumpai cuma bilahnya saja. Mula dia jumpa pada tahun 2002. Mereka pergi, profesor yang kaji tentang keruntuhan itu 18 kali dia ke Indonesia dengan Malaysia nak pastikan keris apa. Sehingga Indonesia mengatakan ini bukan keris Jawa, ini keris Melayu. Dalam tradisi masyarakat Melayu, keris yang mempunyai 9 lok menandakan ia milik orang kenamaan dari istana. Apa yang lebih mengejutkan ialah kajian saintifik yang dilakukan di Jepun menunjukkan bahan besi yang menjadi bilah keris adalah sesuatu yang tidak terdapat di bumi. Dan mereka jumpa mengatakan bahawa Laksamana Melaka pernah sampai ke sana dan menghadiahkan sebilah keris kepada pemerintah Rukyu. Jadi dibuat kesimpulan bahawa itulah barangkali keris yang dihadiahkan. Jadi artinya itu keris dari Melaka, bukan keris yang dihasilkan oleh orang Okinawa. Dalam alam Nusantara Melayu, keris bukan sekadar senjata. Ia memiliki jiwa dan falsafah tersendiri. Keindahan seninya harus dinilai dengan perasaan dan panca indera kerana ia mencerminkan budaya Melayu Nusantara yang unggul.